Sejak mula langkah menggalas bebanan, pikul tanggung jawab kota. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, baik. Kita dah masuk ke siri yang ke-36. Sempena hari yang ke-36, kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Jadi bagaimana keadaan kita semua yang berada di rumah? Masih lagi sentiasa tenang dan steady? Mudah-mudahan emosi kita stabil, dan dalam masa yang sama kita terus manfaatkan masa yang berada di rumah ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bagaimana keadaan sekarang? Alhamdulillah, kita mendapati laporan semasa dari sudut keselamatan, akor kepada perintah PKP serta perkembangan terkini rawatan dan pengesahan daripada pihak perubatan. Kita alhamdulillah menuju ke arah yang positif daripada masa ke semasa. Tahniah diucapkan kepada semua, tak kisah sama ada mereka yang berada di barisan hadapan ataupun mereka yang berada di dalam rumah yang memberikan kerjasama dengan baik. Kita mesti teruskan usaha kita sebaik mungkin, gembleng tenaga, sedaya mampu kita bersama-sama. Mudah-mudahan rekod graf yang menunjukkan positif tadi itu akan semakin meningkat, dan mudah-mudahan kita akan berjaya melepasi fasa-fasa yang getir ini. Baik. Dalam keadaan kita gembira dan menunjukkan keputusan yang baik, jangan kita lupa 3 perkara. Yang pertama, jangan kita lalai dan terlampau seronok sehingga akhir sekali, di saat-saat akhir kita bimbang kita akan kecundang dan kembali meningkat semula. Kita kena terus patuh kepada perintah kawalan pergerakan dan juga nasihat-nasihat semasa daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan lalai, jangan alpa, kerana kesilapan sedikit boleh menyebabkan impak negatif yang besar dan juga yang berpanjangan. Mereka yang baru sampai ke Malaysia daripada luar negara kena terus kuarantin. Mereka yang berada di dalam rumah terus berada di dalam rumah, jangan keluar melainkan perkara mustahak untuk pembelian barangan asas dapur dan makanan sahaja, kan? Serta siapa sahaja yang berada di posisi mereka yang bekerja di luar pada sektor-sektor yang diberikan keizinan kena jaga jarak sosial, memastikan dalam keadaan tahap keselamatan, kebersihan di tahap yang tinggi, dan aturan-aturan lain yang perlu dijaga. Kerana kita takut kalau kita ambil enteng, remeh dan kita bergembira terlalu awal, nanti kesudahannya, na'udzubillahi min zalik, perkara ini akan kembali semula. Kita kena ingat, kita tak nak dia kembali semula dan akhir sekali berlanjutan yang berpanjangan, berterusan sehingga akhir sekali kita akan putus asa. Jangan terlalu cepat gembira, jangan terlalu cepat kita nak bersorak, tapi ucapkan syukur. Jangan kita lalai, jangan kita terlampau cepat nak kegembiraan. Mesti terus kekal dalam keadaan posisi sekarang. Inilah yang disebutkan istiqamah. Istiqamah sehingga kita panggil diberitahu pemakluman dari masa ke semasa. Ambil pengajaran. Sebagaimana dalam peperangan Uhud, Nabi SAW apabila memposisikan 50 orang sahabat untuk berjaga, berkawal, yang terdiri daripada tentera memanah duduk di atas bukit Uhud, Nabi bagi tahu, jangan kamu turun sama ada kamu tengok kami di bawah, kamu lihat dah menang, ataupun jangan juga kamu turun walaupun kamu tengok kami di bawah seakan nak kalah, jangan turun untuk bagi bantuan, kekal di posisi kamu. Sehinggalah Nabi sebut dalam sabdaannya yang bermaksud, aku utuskan seseorang naik ke atas bukit Uhud, beritahu dah turun baru boleh turun. Bermaksud kita kena jaga kita punya posisi, jangan kita ingkar arahan, kerana kesan daripada ingkar arahan boleh menatijahkan perkara yang sebaliknya. Yang keduanya, dalam keadaan kita mendapat keputusan yang positif
peningkatan yang baik daripada hari ke hari. Jangan kita lupa ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus dalam memastikan kejayaan ini dicapai bersama. Walaupun kalangan mereka ni yang tidak terkehadapan, yang bukan kita panggil berada di kaca-kaca televisyen ataupun yang menonjol di media sosial, semua berperanan. Kalau semua rakyat tidak mengikuti, tidak akur kepada perintah kawalan pergerakan, perkara ini juga takkan terjadi. Nah, kalaulah para doktor juga berasa letih, tak sanggup nak berkorban untuk bertugas, maka perkara ini juga terjadi. Kalaulah para keselamatan daripada polis diraja Malaysia, angkatan tentera sekalipun pun tidak mahu memberi kerjasama dalam menjaga dan mengetatkan kawalan lalu lintas dan sekatan jalan raya, pun tak jadi. Jadi semua pihak, sama ada mereka yang menonjol di hadapan, yang kita sebut terdiri pada kalangan frontliners, iaitu barisan hadapan, ataupun semua sekali, siapa-siapa sahaja, kita ucapkan terima kasih kerana dengan sokongan semua pihak, kerjasama semua pihak, benda ini alhamdulillah diizinkan oleh Allah, kita mendapat keputusan yang baik. Daripada hari ke hari, beberapa hari kebelakangan ini menunjukkan kesan yang cukup membanggakan, sehingga Malaysia salah satu negara yang dipuji dalam tindakan dan cara kita menangani wabak COVID-19. Bahkan disebut pengarah kesihatan diberikan satu pengiktirafan, penghormatan, yang ini tergolong daripada salah satu daripada 3 doktor yang berjaya, kan? Jadi kena ucapkan terima kasih, kena hargai semua pengorbanan semua orang. Jangan hanya merasakan aku sahaja, kami sahaja, tak, kita semua, kita rakyat Malaysia. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan video-video, ada beberapa tempat negara lain, walaupun negara itu adalah negara yang kita panggil negara besar dunia, tapi dalam keadaan sekarang ni mereka kalut. Kerana apa? Kerana salah satunya tak mendapat kerjasama daripada rakyat mereka sendiri. Dengan keadaan ekonominya, dengan keadaan sikapnya, dengan keadaan suasana sosialnya. Jadi menjadikan payah mereka nak melakukan apa yang dipanggil lockdown tersebut untuk nak mengekang dan memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, terima kasih kepada semua para petugas, terima kasih kepada semua yang prihatin, yang akur, yang memberikan sepenuh perhatian dan kerjasama yang sangat baik. Dan yang ketiga, iaitulah jangan kita putus untuk kita berdoa kepada Allah dan mengucapkan lafaz syukur ke Allah Subhanahu wa taala, kerana segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, namun segala-galanya terjadi, pertolongan yang datang itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lafazkan syukur kepada Allah. Boleh kita mengucap dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, 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 serta kita tunjukkan tanda kesyukuran kita itu, keberadaan kita di masa PKP ini, untuk kita terus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang, takut kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan timpakan pula kita dengan ujian yang lain ataupun musibah yang lain yang lebih teruk, lebih dahsyat daripada ini. Sebab itu kita perhatikan banyak kali diberikan peringatan ataupun nasihat. Contoh apabila didapati semenjak 2016 kes pembaziran khususnya sepanjang bulan Ramadan setiap tahun adalah meningkat, sehingga kan pada kajian yang dibuat oleh Solid Waste Corporation, tak silap salah satu syarikat tersebut yang buat kajian pada tahun 2018 punya kajian, membentangkan sebanyak 270,000 tan makanan yang dibazirkan. Bukan makanan yang diadik sisa sampah, yang tak terusik, yang masih elok, yang masih lagi boleh makan, tapi dibazirkan. Begitu juga pada laporan akhbar harian Metro 9 Mei 2019 apabila timbalan pengarah jaringan antarabangsa MARDI di dalam laporan itu menyatakan setiap hari lebih kurang 200 kg makanan yang bazir. Antara faktornya daripada penyumbangnya bazar yang besar, yakni yang mempunyai 100 ataupun 200 hingga 300 gerai di tempat itu.
maka tahun ini seluruh negara tidak ada bazar Ramadan. Kita anggaplah sebagai muhasabah, mungkin kerana ini sebagai nak mendidik kita, kerana start tahun daripada ini kita membazirkan makanan, tahun ini langsung tak ada. Mudah-mudahan kita muhasabah, kita jaga hubungan kita dengan Allah, supaya tahun depan bila kembali kepada keadaan rutin yang asal, adanya bazar, bila Ramadan yang akan datang kita sambut, kita tidak mengulangi sikap yang lampau, yang tidak elok. Begitulah kita dalam keadaan kita mendapat berita gembira, kita ucapkan syukur kerana Allah Ta'ala, kerana kita bimbang kalau kita masih lagi degil, kita masih lagi lupakan hubungan kita dengan Allah, ibadah kita kepada Allah, dibimbangi Allah akan timpa, datangkan dengan satu ujian yang lain pula, yang mana kita tak tertanggung. Jadi 3 perkara dalam keadaan berita yang semakin positif ini. Yang pertama, kita jangan leka, jangan lalai, jangan sambut keseronokan terlampau awal seolah-olah macam dah menang. Yang keduanya, kita kena ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tidak ada mana-mana pihak secara tersendiri yang boleh menyatakan ini usaha kami sahaja, dengan menafikan yang tidak boleh. Semua kerjasama gandengan kita semua. Dan yang ketiganya, syukur kepada Allah Ta'ala, ucapkan Alhamdulillah. Jangan sampai kita lupakan untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Dibimbangi kalau kita lakukan maksiat kepada Allah pula, kita akan diuji dengan azab ataupun ujian yang lain. Jadi sekadar itu saja. Terus untuk sebarkan rakaman-rakaman video dan jemput semua untuk kita subscribe YouTube Zuhaili Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.